طيب بسم الله. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bertemu di malam ini, pada malam ini, itulah di Medium Baitus Salam, secara online, untuk kita bersama-sama memanfaatkan masa dan waktu kita untuk kita mengambil seberapa banyak faedah daripada hadis Nabi SAW yang membahaskan ataupun membicarakan berkenaan dengan salah satu daripada wasiat Nabi Nuh AS sebelum kewafatan baginda. Baik. Jadi sebelum kita mulakan, baik, kita nak lihat, kita baca dulu hadis yang kita akan bincangkan penjelasan tentang wasiat Nabi Nuh AS yang terkandung di dalam hadis Nabi SAW. Baik. Jadi hadisnya, iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, itulah dalam musnad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Baik, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya, qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad bin Zaid ani Sa'qabi ibn Zuhair an Zaid bin Aslam. قال حماد أظنه عن عطاء ابن يسار عن عبد الله بن عمرو قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة شيجان مزرورة بالديباج فقال ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس قال يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته وقال ألا أرى عليك لباس من لا يعقل. ثم قال إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاس عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين آمرك بلا إله إلا الله ولو أن السماء آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاك عن الشرك والكبر. قال قلت أو قيل يا رسول الله هذا شرك قد عرفناه فما الكبر؟ قال الكبر أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شركان حسنان. قال لا
قال هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها قال لا قال هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها قال لا قال أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه قال لا قيل يا رسول الله فما الكبر قال سفه الحق وغمس الناس. Baik, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia, iaitulah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Nama beliau Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il bin Hisham atau Ibn Hashim Ibn Sa'id Ibn Sa'd Ibn Sahm Ibn Hasis Ibn Ka'b Ibn Lu'ay Ibn Ghalib Al-Qurashi As-Sahmi Abu Muhammad. Dan dikatakan juga kunyah beliau Abu Abdurrahman. Ada tiga pendapat yang mengatakan tentang kunyah Abdullah bin Amr bin Al-As ni ada tiga. Ada kata Abu Muhammad, Abu Abdurrahman, Abu Nasir ataupun Abu Nasir. Baik. Ada tiga lah, tapi yang masyhur Abu Muhammad ataupun Abu Abdurrahman, dan yang ketiga Abu Nasir. Baik. Jadi Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, itulah sahabat Nabi yang mulia, yang kita tahu bahawasanya beliau ialah apa? Anak kepada sahabat Nabi, sahabat Nabi dan anak kepada sahabat Nabi, iaitulah Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Beliau wafat dalam tahun lebih kurang 73 Hijrah. Dan ada juga yang mengatakan 69. Ada beberapa pendapat lah, ada yang kata 65, 67 Hijrah, dan ada yang kata 73 Hijrah. Dikatakan tempat kewafatan ataupun kematian beliau radhiyallahu an iaitulah di Syam, ataupun ada yang kata di Mekah. Baik. Dan kalau kita lihat beliau ialah Imam Al-Habr Al-Abid, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ibnu sahibih. Itu yang digelarkan oleh Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullah, Al-Imam. Ini sahabat Nabi yang mencapai rutbah imam. Al-Habru, seorang yang mempunyai ilmu yang banyak. Al-Abid, yang banyak beribadah dan yang kuat beribadah. Al-Abid, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ibnu sahibihi. Dia sahabat Nabi dan anak kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi dan anak kepada sahabat Nabi. Dia dengan bapaknya adalah, keduanya adalah sahabat Nabi yang mulia. Baik. Dan kalau kita tengok Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Taqribut Tahdzib menyebutkan apa? Ahadus sabiqin. Abdullah bin Amr bin Al-As termasuk daripada salah seorang daripada as-sabiqun al-awwalun, ahadus as-sabiqin al-mukthirina minas sahabah. Dia termasuk di kalangan mereka yang banyak meriwayatkan hadis di kalangan sahabat. Dan beliau juga salah seorang daripada ahadul abadilatil fuqaha. Ini gelaran yang diberikan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ahadul abadilatil fuqaha. Apa maksud ahadul abadilatil fuqaha? Maksudnya salah seorang dari kalangan sahabat Nabi yang bernama Abdullah, yang dikira sebagai fuqaha. Yang lain seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan antaranya lagi Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr bin Al-As, antara ahadul abadilah al-fuqaha. Salah seorang di kalangan Abdullah yang bernama Abdullah yang dikira sebagai fuqaha. Baik. Jadi itu berkenaan dengan rawi ataupun kita kata sahabi yang meriwayatkan hadis ini. Baik. Balik kepada konten hadis ini. So jadi kita kat sini ada tiga perkara lah. Maksudnya ada tiga perkara yang kita nak faham, ataupun pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Itu hadis ini riwayat Imam Ahmad dan hadis ini sanadnya sahih. Kemudian yang kedua, hadis ini ada, kita kata sebelum kita nak sampai kepada wasiat Nabi Nuh alaihi salam, dia ada asbab urut hadis. Maksudnya asbab urut kenapa Nabi SAW menceritakan tentang wasiat Nabi Nuh alaihi salam. So kita nak tengok
dalam hadis yang lengkap ini yang kita bacakan dalam teks bahasa Arab tadi, dan kita akan bacakan terjemahan dia. Baik. Jadi kita bacakan terjemahannya. Baik. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, dahulu kami duduk ataupun bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah seorang lelaki badui. Jaa ahlul badiyah. Datang seorang lelaki badui. Dengan memakai jubah yang diperbuat daripada sutera. Dibaj. Jadi jubah yang diperbuat daripada sutera. Lalu ada seorang lelaki berkata, sesungguhnya teman kalian ini ingin menghinakan setiap penunggang kuda dan mengangkat, yakni memuliakan setiap pengembala. Itu ada maksudnya dikatakan oleh lelaki tersebut, sesungguhnya teman kalian ini ingin menghinakan setiap penunggang kuda dan mengangkat, yakni memuliakan setiap pengembala. So dia merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lelaki tersebut telah mengungkapkan satu perkataan yang tidak sepatutnya lah. So, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kawan kamu ni, dia nak hina semua yang penunggang kuda, yakni dia nak menghina orang-orang yang mempunyai kedudukan ataupun kita kata kedudukan ataupun yang mempunyai taraf sosial yang lebih tinggi. Macam itulah kan, penunggang kuda. Dan dia nak mengangkat ataupun dia nak memuliakan setiap pengembala kambing. Jadi dia nak mengangkat orang yang lebih bawah taraf sosialnya. So ini satu tuduhan. So yang akan berterusan. So kita akan tengok apa kaitannya dengan wasiat Nabi Nuh AS. Baik. Lalu dia berkata, yakni perawi mengatakan, maka Rasulullah SAW pun memegang dengan keras jubahnya. Yakni Nabi SAW tarik jubah dia. Kita tengok dalam matan tu disebutkan apa? Faja'a rajulun min ahli al-badiyah alaihi jubbatun sijanin mazruratun bidibas. So dia badui tadi tu dia datang, dia pakai apa? Dia pakai jubah ataupun baju yang dihiasi dengan dibaj, dengan sutera. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan emas. Maksudnya ada sutera, ada emas. So kat sini nak bagi tahu dekat kita betapa pakaiannya itu telah menampakkan kesombongannya. Kesombongan lelaki tersebut. Maksudnya dia memakai pakaian yang sombong lah kan. Kemudian dikatakan, ala inna sahibakum hadha qad wada'a kulla farisin ibni farisin. Qala yuridu an yada'a kulla farisin ibni faris wa yarfa'u kulla ra'in ibn ra'in. Itu tadi. Maksudnya dikatakan sesungguhnya teman kalian ini ingin menghinakan setiap penunggang kuda dan mengangkat, yakni memuliakan setiap pengembala. Baik. Ini sama ada yang dikatakan ni, apa benda tu? Terkejut ya. Bunyi apa tu? Anda tak boleh nak tengok dekat komen tu sebab anda pakai browser ni. Anda tak aktif lah Facebook ni, jadi anda untuk kelas saja anda aktifkan. Baik. Yang apa tak tahu apa benda bunyi baru-baru ni kan. Banyak tu bunyi tu. Baik. Jadi apa yang berlaku, dia mengatakan ala inna sahibakum hadha qad wada'a kulla farin. Sama ada dia nak merujuk kepada lelaki yang memakai pakaian tu. Maksudnya ada orang lain kata dekat lelaki yang memakai pakaian tersebut, ataupun dia nak merujuk kepada Nabi SAW. Maksudnya dia kata sungguhnya teman kalian ini ingin menghinakan setiap penunggang kuda dan mengangkat atau memuliakan setiap pengembala. So maksudnya dia merujuk kepada Nabi SAW, ingin mengangkat kedudukan orang yang secara umumnya taraf sosialnya lebih rendah untuk diangkat di atas orang yang taraf sosialnya lebih tinggilah, penunggang kuda. Baik.
Maka berkatalah perawi, maka Rasulullah SAW memegang. Fa akhadha Rasulullah SAW bimajami'i jubbati. So Nabi SAW pegang dia punya majami'i jubbati, iaitulah apa? Pegang dia punya jubah. Pegang dia punya jubah. Nabi SAW tarik dia punya jubah, maksudnya majami'i jubbati, maksud Nabi SAW tarik dia punya bucu-bucu jubah yang dia ada tu, yang mungkinlah jubah itu adalah jubah yang labuh. Nabi SAW pegang, tarik. Pegang, tarik. Kemudian Nabi SAW bersabda, ala ara alaika libasa man la ya'qil. So Nabi SAW kata, bukankah, kenapa aku melihatmu sekarang ni memakai pakaian orang yang tidak berakal? Kenapa ni aku tengok kau ni pakai pakaian orang yang tidak ada akal? Ini merujuk kepada pakaian orang yang sombong, yang tak mampu menggunakan akalnya untuk memakai pakaian. So, kenapa aku melihat kau, ala ara alaika libasa man la ya'qil. Jadi kenapa aku tengok kau ni pakai pakaian orang yang tidak berakal? Thumma qala inna nabiyallah Nuhan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW ceritakan tentang wasiat Nabi Nuh alaihi salam. So Nabi kata, dikata kat sini, sesungguhnya, so Nabi ingatkan kepada mereka, so, Nabi cerita, sesungguhnya Nabi Allah Nuh sallallahu alaihi wasallam ketika maut hendak menjemputnya, dia pun mewasiatkan kepada anaknya, ataupun berkata kepada anaknya, aku akan mengisahkan ataupun aku akan menceritakan kepadamu satu wasiat. Ini kepada anaknya. Aku memerintahkan kepadamu dua perkara, dan aku melarang kamu dengan dua perkara. So, ini wasiat dia. Aku memerintahkan kamu agar dikata sini, amuruka bisnataini wa nahaka anitnatain. Amuruka bila ilaha illallah. So, aku memerintahkan kamu, yakni mewasiatkan kamu, memerintahkan kepada kamu agar melazimi la ilaha illallah. Bila ilaha illallah, kalimah tauhid. La ilaha illallah. Jadi ilah yang berhak disembah melainkan Allah. So, maksudnya kalimah ini adalah kalimah yang disepakati oleh para nabi dan rasul, bermula dengan rasul yang pertama diutuskan, Nabi Nuh alaihi salam lagi, sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya membawa kalimah tauhid. Baik. Fa inna as-samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a law wudi'at fi kiffatin wa wudi'a la ilaha illallah fi kiffah rajahat bihinna la ilaha illallah. Baik. Kerana sesungguhnya jika langit yang 7 lapis ataupun 7 petala serta bumi yang mempunyai 7 lapis itu, jika diletakkan pada satu kifah, yakni satu timbangan, satu neraca timbangan, lalu kalimah la ilaha illallah itu pula diletakkan pada satu neraca lagi atau satu timbangan lagi, maka akan condonglah, akan beratlah kepada neraca itu yang diletakkan kalimah la ilaha illallah padanya. Dan kalau seandainya langit yang 7 dan bumi yang 7 itu bersatu membentuk satu lingkaran, nescaya akan dipatahkan oleh kalimah la ilaha illallah. Dan ini kedua perintah, subhanallah wa bihamdih. Dan aku mewasiatkan kepada kamu supaya melazimi kalimah tasbih, iaitulah subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Sesungguhnya ia adalah cara salat bagi segala sesuatu. Sesungguhnya ia adalah cara salat bagi segala sesuatu, kata Nabi Nuh alaihi salam. Fa innaha salatu kulli syai. Fa innaha salatu kulli syai. So, subhanallah wa bihamdi adalah salat bagi segala sesuatu. Cara salat bagi segala sesuatu. Kita akan bincangkan apa maksud dia. Wa biha yurzaqul khalqu, dan dengannya lah para makhluk diberikan rezeki. Ini dengan sebab maka para makhluk diberikan rezeki. Baik, ini dua
wasiat ataupun dua perintah dalam wasiat Nabi Nuh alaihi salam. Dan aku melarangmu daripada dua perkara. Wa anhaka ani ithnatain. Wa anhaka ani ithnatain. Dan aku melarang kamu daripada dua perkara, iaitu apa? Yang perkara pertama sekali iaitulah apa? Aku melarang kamu daripada syirik. Aku melarang kamu daripada perbuatan syirik. Dan yang kedua, takabbur, iaitulah kesombongan. Sombong. Baik. Selesai wasiat Nabi Nuh alaihi salam yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah, yakni Abdullah bin Amr bin As berkata, saya berkata. Abdullah bin Amr bin As ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau syirik kami telah mengetahuinya. Maksudnya sahabat tanyalah, kan? Ya Rasulullah, hadza syirku qad arafna. Ya Rasulullah, syirik ini kami tahu. Kami tahu syirik ini, kau dah ajar kami. Kau dah tahulah. Kami dah tahulah, maksudnya mengalihkan ibadat kepada selain Allah. Syiriklah, kan? Mengalihkan sebarang ibadat yang sepatutnya ditujukan kepada Allah, dialihkan kepada selain Allah. Kami dah tahu. Itu secara ringkaslah. Kan? Famal kibr, apa itu kibr? Apa itu sombong? Kemudian kata Nabi SAW, sebelum Nabi jawab tu, sahabat Abdullah bin Amr bin As tanya lagi. Adakah sombong ini al-kibru an yakuna li ahadina na'lani hasanatani lahuma syirakani hasanan? Adakah sombong ini bermaksud seseorang itu ataupun seseorang di kalangan kita mempunyai dua sepatu ataupun dua sandal yang baik, kasut yang cantik, yang ada syirakan hasanan, iaitu yang mempunyai tali yang cantik. Qala la, kata Nabi SAW, bukan. Itu bukan sombong. Kita pakai kasut cantik, itu bukan sombong. Kasut berkilat-kilat ke, itu bukan sombong. Kan? Itu tak betul. Nabi berkata tak, la, itu bukan sombong. Qala huwa an yakuna li ahadina hullatun yalbasuha. Adakah sombong ni maksudnya kita ada pakaian, salah seorang di kalangan kita memakai satu hullah, yakni pakaian yang indah yang kita pakai. Adakah dengan pakai pakaian yang cantik itu adalah sombong? Tanya sahabat. Qala la, kata Nabi, bukan. Itu bukan sombong. Qala, kata lagi sahabat Nabi, wa an yakuna li ahadina dabbatun yarkabuha. Adakah sombong ni adalah kita yang salah di kalangan kita ni ada dabbatun, yakni kenderaan, yarkabuha, yang dinaiki, yang ditunggangi. Kenderaan yang cantik, kenderaan yang besar, kenderaan yang hebat, yang mahal ke? Adakah itu sombong? Nabi kata la. Bukan. Kemudian ada lagi sahabat tanya. Qala, yang katakan Abdullah bin Amr bin As yang tanya. Afahuwa an yakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilaih. Adakah sombong ni maksudnya salah seorang di kalangan kita ni dia ada ramai teman. Ashab yajlisuna ilaih, yang duduk mengelilingi ataupun duduk bersama dengannya, ramai teman. Adakah ramai kawan, ramai teman, ramai sahabat, ramai partner? Ataupun ramai, boleh kita juga kata ramai follower, boleh juga kan, ramai orang yang ikut ataupun ramai orang yang bersahabat. Adakah itu sombong? Qala la, Nabi kata bukan. Bukan, itu bukan sombong. Qila ya Rasulullah famal kibr, maka ditanyakan lagi, ya Rasulullah, apa itu sombong yang sebenarnya? Sahabat tadi disangkal oleh Nabi SAW. Nabi kata la. Kan yang pertama sahabat kata, adakah dengan pakai pakaian yang cantik itu juga sombong? Nabi kata bukan. Adakah ramai sahabat itu juga dikira sombong? Nabi kata la, tak juga. Kemudian ditanya apa itu sombong? Kata Nabi SAW, safahul haqq. Safahul haqq maksudnya angkaral haqq. Yani sombong itu adalah
kamu mengingkari kebenaran. Safahul haq ada dua makna. Pertama, kamu memperbodohkan kebenaran. Ataupun kamu menganggap orang yang berada di atas kebenaran itu adalah orang yang bodoh. Ataupun kamu mempersendakan mereka. Itu juga satu maksud. Kalau kita buka dalam syarah-syarah hadis. Ha? Safahul haq maksudnya kamu mengingkari kebenaran ataupun kamu memperbodohkan orang yang membawa kebenaran atau orang yang berada di atas kebenaran. Ataupun kamu memperlekehkan orang yang berada di atas kebenaran. Ataupun kamu memperlekehkan mereka safahul haq. Itu kamu mengingkari. Yang pertama sekali maksud yang paling tepat safahul haq ni angkarul haq. Sebab Nabi SAW kata apa? Al-kibru batarul haq. Yang ini menolak kebenaran. Dalam riwayat lain dengan lafaz batarul haq. Yang ini menolak. Sombong ke atas kebenaran dan menolak kebenaran. Safahul haq maksudnya ada beberapa maksud kita sebut tadi. Menolak kebenaran, mengingkari kebenaran ataupun menganggap orang yang membawa kebenaran itu sebagai orang yang bodoh. Yang ini kamu memperbodohkan mereka, kamu memperlekehkan mereka. Itu satu makna. Wa ghamsun nas. Wa ghamsun nas maksudnya apa? Kamu memperlekehkan dan menghina manusia. Menghina manusia. Wa ghamtun nas dalam riwayat lain wa ghamtun nas. Kamu memperlekehkan mereka. So dia maknanya macam lebih kurang makna yang maksudnya dia makna yang kedua tu dia adalah kita kata apa? Implikasi daripada menolak kebenaran lah. Maksudnya Nabi SAW jadikan dia macam satu sombong ni dia akan ada dua. Dia akan ada dua. Bila seorang tu sombong, dia takkan boleh jadi sombong semata-mata. Dia mesti sombong kemudian dia akan memperlekehkan manusia. Dia tak boleh dia sombong saja tanpa memperlekehkan manusia. Ini kita nak bagi tahu maksudnya sifat yang lazim bagi orang yang sombong. Subhanallah. Macam kita kata sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Maksudnya Nabi jadikan lazim. Maksudnya Nabi kata mencela seorang muslim itu kefasikan dan meranginya adalah kekufuran. So Nabi jadikan lazim bagi lisan yang mencela akan melazimkan perbuatan yang lebih dahsyat iaitu peperangan ataupun tindakan yang lebih zalim lah. So maksudnya itu contohlah maksudnya nak bagi tahu di sini lazim bagi orang yang sombong itu adalah ghamtun nas. Dia akan memperlekehkan manusia. Baik. Jadi hadis ini kalau kita tengok hadis ini isnadnya sahih, isnadnya sahih. Disahihkan oleh ramai ulama, ahlul hadis, antaranya Syekh Ahmad Syakir dalam tahqiqnya dan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-ahadits as-sahihah dengan lafaz yang berbeza. Hadis ini juga ada dalam kalau tak salah dalam Mu'jam Al-Kabir oleh At-Tabrani dan juga dalam Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari rahimahullah. Baik, kalau kita tengok balik hadis ini sahihlah secara kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik. Baik, kita tengok pada konten ataupun matan hadis ini dan kita nak fokus pada wasiat Nabi Nuh AS. Jadi jelas kepada kita secara ringkasnya kisah yang berlaku latar belakang tentang bagaimana Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat berkenaan dengan wasiat Nabi Nuh ni kerana Nabi SAW melihat seseorang individu yang ada padanya ciri-ciri kesombongan. Iaitulah Ahlul Badiyah tadi. Seorang Arab Badui tadi yang memakai pakaian yang menunjukkan ciri-ciri kesombongan. Jadi kita kena faham walaupun sombong itu pada akhir hadis Nabi SAW tak bagi tahu sombong tu kita boleh ukur dengan pakaian. Memang kita tak boleh ukur kesombongan seseorang dengan pakaian, tetapi tidak bermaksud kesombongan itu tidak boleh terlihat ataupun terzahir pada pakaian. Bahkan ada pakaian yang jelas-jelas menzahirkan kesombongan. Sebab itulah kita tengok hadis ni dia tak ada kontradik. Maksudnya pertama kita tengok lelaki yang badui tadi tu, dia telah menunjukkan beberapa ciri kesombongan. So yang pertama pada pakaian dia. So kerana dia memakai pakaian yang menunjukkan kesombongan, iaitulah pakaian yang diharamkan oleh syarak dan diharamkan untuk hamba Allah memakainya di dunia.
Iaitulah pakaian yang diperbuat daripada sutera dan juga emas. Sebagai dalam riwayat At-Tabrani disebutkan emas. Bizahab, dia ada pakaian itu ada campuran emas. Maksudnya di sini, balik pada asal pengharaman pakaian yang kita kata pakaian sutera tu sendiri. Kalau kita tengok dalam hadis yang banyaklah, antaranya hadis muttafaqun alaih daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la talbasul harira fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Janganlah kalian memakai sutera. Kerana sesungguhnya barang siapa yang memakai sutera di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Maksudnya, pakaian sutera ni untuk lelaki di dunia adalah diharamkan untuk mereka. So Allah Ta'ala uji orang-orang beriman, di dunia ni mereka diharamkan untuk memakai sutera dan emas. Sutera. Kerana ianya adalah pakaian yang Allah Ta'ala sediakan untuk mereka di akhirat kelak. Di syurga. Dalam riwayat yang lain, datang dalam sama juga Al-Bukhari dan Muslim, innama yalbasul harira man la khalaqa lahu. Sesungguhnya yang memakai sutera di dunia ini adalah orang yang tidak ada bahagian, nasib bahagian la khalaqa lahu, maksudnya tidak ada bahagian di akhirat kelak. Tidak ada bahagian kebaikan di akhirat kelak. Nampak? Dalam riwayat Al-Bukhari, man la khalaqa lahu fil akhirah, di akhirat. Riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, sama juga muttafaqun alaih, man labisal harir fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Bang siapa yang memakai sutera di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Sebab itu kalau kita tengok balik, hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita pengharaman memakai sutera, sama juga emas. Dalam konteks yang sama, emas bagi lelaki. Adapun wanita, maka ianya diharuskan. Maka ianya adalah diharuskan untuk mereka berhias dengan pakaian tersebut. Tak menjadi masalah kalau untuk perempuan. Tetapi dipakai pakaian yang untuk dihiaskan di hadapan suami dia lah, maka diharuskan. Bukan dipakai untuk dipakai di hadapan orang ramai pula. Itu kena faham. Itu kalau kita tengok antara yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah kan. Amman nisa fala ba'sa li'annahum bihajatin ila tazayyun bidzalika ila azwajihin. So maksudnya sutera ni untuk perempuan, dia hanya khusus untuk wanita ataupun isteri yang nak pakai di hadapan suami dia. Kena faham lah. Jangan dia pergi pakai sutera emas, pergi tunjuk emas tu depan, ataupun pakai dengan tabarruj di hadapan lelaki yang ajnabi, yang bukan halal untuknya ataupun yang bukan suaminya. Baik. Sebab tu kita kena faham konteksnya hanya untuk wanita yang untuk memperhiaskan di hadapan suaminya. Baik. Maka tak mengapa. Sebab tu yang diharuskan oleh sebahagian ulama, mereka kata fala ba'sa mawdi'u arba'ati asabi' aw aqal kama yati. Kama bayyana zalik. Maksudnya kalau yang diharuskan tu pun hanyalah diizinkan hanyalah sebesar 4 jari, mawdi'u arba'ati asabi', ataupun yang lebih kurang. Maksudnya dia tak boleh pakai pakaian yang sutera tu. Maksudnya dia tak boleh pakai pakaian sutera tu yang pure juga. Maksudnya dia hanya boleh diizinkan hanya dengan beberapa maksudnya dengan yang dibataskan oleh sebahagian ulama, apa je, hanya sebatas 4 jari atau aqal, atau lebih kurang daripada 4 jari. Sikit saja. Yang diharuskan. Sama juga macam yang diharuskan untuk orang yang ada penyakit, contoh penyakit kulit. Boleh pakai. So itu adalah hadis lain dalam hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan seorang lagi sahabat yang diberikan rukhsah untuk mereka pakai sutera. So untuk penyakit lah, untuk penyakit kulit maka diharuskan. Tetapi hanya untuk tujuan tersebut sahaja. Tetapi secara umumnya maka dia adalah pakaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kaum lelaki memakainya. Baik. Dan kalau kita tengok apa kaitan pengharaman ni dengan apa yang ada pada ciri-ciri kesombongan yang ada pada lelaki tersebut. Maksudnya jelas kepada kita
apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul. Pertama sekali ianya adalah larangan yang berbentuk ta'abudi. Larangan yang berbentuk ta'abudi maksudnya bila Allah larang orang beriman untuk pakai pakaian yang diperbuat daripada sutra ataupun emas di dunia ini, maka dia adalah bentuk ta'abud kita, peribadatan kita. Yang ni kita taat perintah Allah, kita tak buat benda tu kerana kita taat kepada perintah Allah, kerana kita menyembah Allah, kerana dia Tuhan kita. Itu yang pertama. Kemudian barulah kita bincang tentang hikmah, kan. Jadi antara hikmahnya adalah kerana itu adalah pakaian yang menunjukkan kesombongan. Pakaian yang menunjukkan kesombongan. Dan kesombongan ini bukanlah sifat orang yang beriman, kan. Maksudnya memang pakaian dibuat bersutra dan emas ni memang dia adalah pakaian yang memang kita tak boleh kata dia, oh saya pakai sutra tapi hati saya baik. Tak boleh. Dia tak boleh cakap macam tu. Contohnya dia pakai lelaki, kalau dia pakai sutra, kemudian dia pakai sutra, kan, dia tak ada apa-apa penyakit ke apa, dia tiba-tiba pakai sutra. Kemudian dia kata, saya pakai sutra tapi hati saya baik, hati saya tawaduk, saya rendah diri, ataupun dia tak kata macam tu, tapi dia kata tak apa, yang penting hati niat ikhlas, niat baik. Tak boleh. Sebab apa? Sebab pakaian itu sendiri dia adalah pakaian kesombongan. Dia pakaian yang kesombongan. Maksudnya dia adalah pakaian yang apa? Yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat yang lain, adalah pakaian orang-orang kafir. Pakaian orang-orang kafir. Sebab tu Nabi kata, lahum fid dunya walana fil akhirah, ataupun bagi mereka di dunia dan bagi kita di akhirat. So itu kita kena faham. Jadi sama juga macam kalau lelaki pakai emas. Katakan lelaki dia pakai subang emas ke ataupun rantai emas ke, dia tak boleh kata saya niat ikhlas, saya baik, saya solat juga. Tak, dia tu hakikatnya dia dah pakai benda yang menunjukkan kesombongan. Dia tak boleh dia kita kata, oh tak, saya pakai baju macam ni tapi saya tak sombong. Tak boleh. So di sini kita kena faham, dia adalah pakaian kufar. Pakaian orang-orang kafir. Yang diharamkan oleh Allah SWT untuk kita tasyabbuh orang kafir. Itu satu lagi sudut. Kita tengok dari satu sudut lagi, hikmah larangan adalah supaya melarang kita umat Islam untuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk di kalangan mereka. So itu satu lagi, satu sudut yang kita boleh tengok lagi adalah satu sudut, iaitu larangan untuk kita tasyabbuh dengan orang kafir. Sebab itu bila membahaskan tentang hadis ni, bila sebahagian ulama yang membahaskan hadis, mereka menyebutkan lelaki yang memakai pakaian sutra dan yang ada sutra dan juga emas tersebut, yakni Arab Badui itu, dia hakikatnya telah memakai pakaian yang sombong dan pakaian kufar. Dan orang-orang yang kafir lazimnya memang sombong lah. Semua orang kafir sombong kerana mereka menolak kebenaran. Kerana mereka menolak kebenaran. Kerana mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu termasuklah dalam konteks yang sama, iaitulah pakaian yang menyerupai pakaian orang kafir. Bentuk rambut ke, bentuk rambut tu dia buat rambut cara orang kafir. Pang ke apa benda ke, sama. Kemudian apa lagi? Macam-macam sekarang kita tengok yang nak menyerupai, tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Lalu ni pula ada ni pula geng-geng LGBTQ. Ni lagi Facebook ni dia ni pula dia sekat pula kan. Macam mana dia, tak tahulah, ada asatizah kita cakap kena sekat kalau kita offense LGBT ni dekat Facebook akan disekat. Tak apa, kita try lah. Ada sekarang pula LGBT punya group ni, dia buat dia punya pakaian dia, kemudian jam tangan pun ada jam, jam tu yang apa, dia punya tali pun ada warna dia orang. Tu pun kita kena elakkan. Kerana dia tasyabbuh. Apatah lagi golongan-golongan yang fusak, golongan-golongan yang menentang Allah dan Rasul. Jelas-jelas. Itu yang kita kata kita kena elakkan daripada untuk menyerupai orang-orang yang kafir, orang-orang yang sombong. Baik. Sebab itu kaitan yang sangat jelas lah antara pakaian dengan keimanan.
So kita tak boleh kata orang yang pakai ni, pakailah macam mana nak pakai, yang penting hati baik. Tak boleh. Sebab dalam Islam, kita ada peraturan, kita ada syariat, kita ada undang-undang, kita ada sistem yang perlu kita ikut. Pakaian pun kita kena ikut macam mana yang telah ditetapkan oleh syarak. Kita tak boleh asal pakai je. Pakailah macam mana sekalipun, yang penting hati baik. Tak boleh macam tu. Sebab dalam Islam adanya larangan-larangan yang tertentu, adanya batasan-batasan tertentu. Kita pakai, ya ada benda yang kita boleh pakai, ya kita boleh, kalau orang kafir pakai, kita boleh pakai. Maksudnya contohnya pakaian-pakaian yang sudah berkongsi secara urufnya, telah berkongsi dan tidak ada tasyabuh dengan pakaian orang-orang kafir. Iaitulah dari sudut lambang-lambang agamanya dan sebagainya. Dan itu dia maklum lah, macam contoh ulama bahaskan pakai necktie kan. Necktie tu dah tak jadi isu lah, sebab dia benda yang dah berkongsi dan benda tu tak menjadi syiar khusus bagi agama. T-shirt, contoh t-shirt, t-shirt, t-shirt macam-macam jenis t-shirt kan. Selagi tak ada lambang-lambang kekufuran dan sebagainya, maka diharuskan untuk pakai. Kita menutup aurat yang sempurna dan sebagainya tak menjadi masalah kan. Maksudnya kita dalam Islam kita kata tak bolehlah kita kata semua benda boleh kan. Asal pakailah, kamu nak pakai macam mana sekalipun, pakailah macam orang kafir ke, macam buat rambut macam mana sekalipun, yang penting hati baik tak boleh. Buka aurat macam mana kan. Pakai yang lelaki nak pakai perempuan, yang perempuan nak pakai lelaki, pakai gencu pula, pakai ni pula jadi pondan ke apa benda, tak boleh kan. Maksudnya dalam Islam ada undang-undang yang perlu diikuti. Kalau tak, maksudnya dia akan mendapat dosa lah. Dia akan mendapat dosa walaupun dia takkan dihukum di dunia ni, kerana tidak ada undang-undang, tetapi dia tak akan lepas daripada dosa yang akan dicatat, dan dia akan diadili dan akan dihukum di akhirat kelak. Sebab itu kita orang Islam hari ni, kita tak perlu nak, ialah kita nak harapkan undang-undang tak terlaksana, tetapi yakinlah undang-undang Allah tu pasti akan terlaksana. Bila pun kita ada, Allah Ta'ala akan tetap menghukum kita berdasarkan amalan kita. Wallahul musta'an. Baik. Balik pada hadis tadi, maksudnya sebab itu bila dia sebutkan satu, dia pakai pakaian yang sombong, so ada ciri-ciri kesombongan di situ. So kat sini kita boleh tahu ciri-ciri kesombongan ni, antaranya adalah pakaian yang menunjukkan, menzahirkan kesombongan. Contoh yang lain, pakaian-pakaian syuhrah. Syuhrah ni pakaian yang maksudnya yang melampau-lampau, yang tidak mengikut uruf. Maksudnya yang bertentangan dengan uruf setempat lah. Itu satu juga pakaian yang dilarang. Syuhrah. Pakaian syuhrah ni juga dilarang. Kan? Baik. Itu kalau kita nak bahaskan tentang pakaian ni dalam tempat lain lah. Tapi kita nak bincang tentang wasiat Nabi Nuh AS. Baik. Kemudian, kalau kita tengok balik, Nabi SAW tengok, Nabi kata, Nabi tarik dia punya jubah yang dipakai tu. Kan? Nabi kata, ala ara alaika libasa man la ya'qil. Aku tengok engkau ni, kenapa engkau ni pakai pakaian orang yang tak berakal. So Nabi sifatkan pakaian yang bersifat dengan pakaian yang ada ciri-ciri kesombongan, di sini adalah pakaian orang yang tidak berakal. So Nabi bagi tahu orang yang tak berakal saja pakai macam ni. Cuba kita fikir apa logik dia. So kenapa kita kena pakai pakaian yang ada emas, ada sekian-sekian? Apa tujuan? Apa tujuannya? Kalau orang yang berakal, dia akan fikir kan. Kalau dia apa tujuan dia pakai? Nak bermegah. Kita nak bermegah apa? Kita semua hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? So kalau bagi orang beriman, dia settle lah, dia dah faham lah. Orang wa ibadur rahman yamshuna fil ardi hauna. Mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh tawaduk, dengan tenang, dengan rendah diri. Mereka tak sombong di atas muka bumi ni. Kan? So hamba-hamba Allah Ar-Rahman ni, mereka di atas muka bumi ni, mereka tunduk, patuh kepada Allah, merendah diri kepada Allah, dan juga merendah diri kepada sesama manusia. So kita nak sombong kat siapa? So bagi orang beriman, dia settle lah kan.
Maksudnya, sebab itu Nabi kata, orang yang tak berakal saja pakai pakaian macam kau ni. Orang yang tak berakal saja pakai pakaian macam kau. Kan? Sama juga orang yang pakai pakaian yang ada emas ke, ada apa kan. Kalau kita tengok orang-orang kafir kan. So, tengok dengan pakaian yang pelik-pelik. Dengan ada yang nak jadi kucing lah, ada yang nak jadi binatang lah, ada yang jadi perempuan lah, macam-macam lah kan. Sebab dia orang hidup dah bosan hidup, jadi dia orang nak cuba perkara-perkara yang pelik kan. So ada yang pakai pakaian, kita tengok sekarang ni macam-macam jenis pakaian, macam-macam jenis fashion, macam-macam jenis trend yang kadang-kadang tu menunjukkan kekufuran, jelas-jelas menunjukkan kekufuran dan menunjukkan, kita kata, penentangan terhadap Tuhan dan sebagainya. Wallahul musta'an, penentangan terhadap agama dan sebagainya. Apatah lagi yang tidak ada malu. Tidak ada lagi rasa malu apabila menampakkan aurat, menampakkan perkara-perkara yang tak sepatutnya dizahirkan. Yang apa kita kata yang memalukan, yang tak ada rasa malu dah kalau kita tengok kan. Baik. Jadi sebab itu Nabi kata orang yang tak berakal kan pakai pakaian itu. Kemudian Nabi SAW terus menceritakan tentang wasiat Nabi Nuh. Inna nabiyallahi Nuhan sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Allah Nuh lamma hadarathul wafah, ketika sampainya wafat ataupun ketika hampir-hampir wafat, maka Nabi Nuh alaihi salam telah berwasiatkan kepada anaknya, inni qasun alaikal wasiyah, aku nak ceritakan kepada kamu wasiat. So di sini menunjukkan kepada kita, maka disyariatkan untuk kita memberi wasiat tentang agama sebelum kita wafat. Wasiatkan kepada anak-anak kita, bukan wasiat benda harta benda. Wasiatkan tentang agama. Aku nak wasiatkan kepada kamu tentang perkara agama. Wasiatkan tentang tauhid. Wasiatkan tentang manhaj. Contoh aku wasiatkan kau kena berpegang teguh dengan manhaj salaf. Kena berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Itu contoh satu wasiat yang bermanfaat. Tapi kita nak tengok di sini wasiat yang paling bermanfaat, iaitu wasiat kepada tauhid. Wasiat kepada tauhid dan sunnah kan. Baik. Jadi antaranya Nabi Nuh kata wa amuruka bithnatain. So di sini Nabi cerita dekat sahabat. So wasiat Nabi Nuh ni, yang pertama Nabi Nuh perintahkan dua perkara. Yang pertama apa? La ilaha illallah, tauhid. Kenapa? Kerana seluruh langit yang mempunyai 7 petala langit yang 7 petala langit itu dan apa? Wal ardina as-sab', 7 petala bumi. Kalau diletakkan di atas timbangan neraca, maka diletakkan pula la ilaha illallah di neraca yang berikutnya, maka akan beratlah la ilaha illallah. So menunjukkan betapa beratnya kalimah tauhid. So di sini beratnya kalimah tauhid ni kita tak nampak physically kita tak nampak, tetapi akan nampak bagi orang-orang yang nampak. Orang-orang yang mempunyai basirah, orang-orang yang mempunyai penglihatan hati. Tetapi orang yang buta mata hatinya tak akan nampak. Sebab itu kita mohon kepada Allah semoga kita tak dibutakan mata hati. Sebab ialah kita tak nampak kalimah tauhid, kita tak nampak beratnya. Kita tak nampak physically, tapi kita akan nampak dengan mata hati, basirah, dengan ilmu. Iaitulah kalimah tauhid la ilaha illallah. Iaitulah kita hanya mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apa pun. Dan kalau kita tengok balik la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang sangat banyaklah, hadis bitaqah, kalau kita nak sebut dalam hadis Nabi SAW ni sangat banyak tentang berkenaan dengan menjelaskan tentang kepentingan kalimah tauhid. Dan sudah tentulah kalau kita nak tahu dengan lebih mendalam tentang betapa besarnya dan betapa beratnya kalimah tauhid ni, maka pelajarilah khusus berkenaan dengan tauhid ni. Antaranya kitab yang paling bermanfaat, yang paling baik, yang paling lengkap dan paling syumul yang membahaskan tentang tauhid, antaranya adalah yang pertama sudah tentulah Al-Quranul Karim. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW. Bukalah kitab Tauhid oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Amirul Mu'minin fil Hadis, Hujjatul Islam, Imam Al-Bukhari
mengarang kitab Tauhid di dalam sahihnya. Bukalah kitab Tauhid kalau nak tahu tentang Tauhid. Kitab Tauhid Imam Al-Bukhari. Bukalah kitab Tauhid oleh Ibnu Mandah. Bukalah kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Itu juga antara kitab Tauhid yang kita kata yang menjelas kalau kita nak tahu macam mana beratnya kalimah Tauhid ni, ngajilah kitab tu. Kita bukan masa waktu ni untuk kita goyang-goyang kaki lagi. Maksud kita kena serius kalau kita nak tahu tentang kalimah Tauhid. Mengajilah kitab-kitab yang membahaskan tentang Tauhid. Sama ada Tauhid ibadah, Tauhid dalam asma' wa sifat, Tauhid kita kata uluhiyah, Tauhid yang menjadi manifesto para Nabi dan Rasul. Tauhid ibadah itu yang lebih utama untuk kita pelajari. Dan kita kena tahu tentang apa itu syirik dan sebagainya. Sebab itu kepentingan kita mempelajari Tauhid dan kepentingan kita berterusan dalam mengingatkan tentang Tauhid. Sebab itu sampailah hari kematian Nabi Nuh alaihi salam, sebelum dia wafat maka dia mengingatkan tentang Tauhid. Dia mengingatkan tentang Tauhid. Baik. Dan kalau kita tengok balik, kalau kita nak bincang tentang Tauhid ni banyaklah, panjang pula kan. Kita akan bincang tentang apa makna kalimah Tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pun perlu kita kena selalu refresh. Kalimah Tauhid la ilaha illallah, iaitulah kalimah yang terdiri daripada rukun, yang ada dua rukun, iaitulah nafi wal ithbat. Dan juga yang kalimah yang agung ini mempunyai syarat-syaratnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Wahab ibn Munabbih rahimahullah, iaitulah berkenaan dengan syarat-syarat kalimah Tauhid, iaitulah yang diibaratkan seperti gigi-gigi bagi kunci, yang mana diibaratkan kalimah Tauhid la ilaha illallah itu diibaratkan seperti kunci untuk masuk ke dalam syurga. Dan setiap kunci pasti kena ada gigi, dan giginya itu adalah syarat la ilaha illallah yang ada 7. Dan kita alhamdulillah dah ada kelas di Baitul Salam pun ada dibahaskan, kena rujuk balik. Sebab tu kalau kita tengok balik, sama juga kalau kita buka dalam contohnya dalam riwayat Imam At-Tirmizi yang menjelaskan tentang hadis bitaqah, seorang lelaki. Ini contoh kita nak bagi tahu betapa beratnya kalimah Tauhid ni. Contohnya apabila disebutkan oleh Nabi SAW, ada seorang lelaki yang mana dia inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah fayanshuru alaihi 99 sijillan. Seseorang lelaki di hari akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan membentangkan 99 lembaran ataupun bitaqah atau sijilan, ini catatan amalan. 99 catatan amalan, yang mana dikatakan bahawasanya dia adalah amalan-amalan yang jahat yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang betapa besarnya ataupun betapa luasnya catatan amalan itu. Nabi kata kullu sijillin mithlu maddil basar. Setiap daripada catatan lembaran yang dicatat amalan lelaki tersebut, semuanya adalah sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Sijillat mali'atun bisayiat duna syirk. Kata para ulama, maksudnya catatan amalan seorang lelaki yang penuh dengan segala kejahatan, segala dosa kecuali syirik. Maksudnya orang tu dia ahli maksiat di kalangan ahli tauhid. Dia ahli maksiat di kalangan ahli tauhid. Kemudian dikatakan kepadanya, atunkiru min hadha syai'an? Adakah engkau tak puas hati, tak setuju dengan apa yang dah dibentangkan amalan-amalan kau ni di depan khalayak ataupun di hari akhirat kelak? Adzalamaka katabatil hafizun? Adakah malaikat-malaikat yang mencatat amalan buruk engkau ni telah menzalimimu? So ditanya. Fayaqulu la ya Rabb. So Allah tanya dia. Dia kata tak ya wahai Tuhanku, tak. Fayaqul afalaka uzrun. So Allah tanya dia, engkau ada keuzuran tak? Engkau ada alasan tak? Apa-apa alasan yang kau boleh nak bagi tahu, kata malaikat ni tidak ke waktu tengah catat amalan aku ni tersilap ke, malaikat ni tersilap audit ke, tersalah ke?
ataupun malaikat ni tipu ke? Ada tak? Tak ada. Sebab Allah SWT tak pernah menzalimi hamba-hambanya. Tentera-tentera Allah yang diamanahkan, yang ditugaskan untuk mencatat amalan kita juga tak pernah menzalimi. Mereka adalah malaikat yang la ya'suna ma amarallah. Mereka tak pernah bermaksiat, mereka tak pernah mengingkari apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi malaikat kan. Sebab itu Allah Ta'ala tanya, afalaka uzurun faqul la ya Rabb. Bala innalaka indana hasan. Tiba dia dalam keadaan yang genting. So lelaki tadi ni, lelaki ahli tauhid yang bermaksiat. Ya, kita faham dia ahli tauhid, bukan syirik, bukan musyrik, bukan ahli syirik. Dia ahli tauhid. Tapi dia banyak dosa. So 99 catatan amalan dosa dia tu dibentangkan di hadapannya sejauh mata memandang, kata Nabi SAW. Kemudian dia dalam keadaan genting, takut. So Allah Ta'ala tanya lagi. Tiba-tiba dia ingat, kita cerita kan, ingatnya macam nak kena dah habis dah ni kan, habis dah. Tiba-tiba Allah kata apa? Bala, innalaka indana hasanah. Bahkan kau ada kebaikan. Di sisi kami kau ada kebaikan. Kau ada satu kebaikan. Fa innahu la zulma alaika al-yawm. Kerana sesungguhnya pada hari ini kau takkan dizalimi. Fatakhruju bitaqatun. Maka dikeluarkanlah bitaqah, yakni satu kad. Yakni satu lembaran yang satu. Tadi lembaran yang 99 ni satu je. Bitaqah ni maksudnya waraqun, juz'un min waraqah. Maksudnya dia bukan catatan lembaran pun. Dia bukan lembaran yang besar. Maksudnya dia hanya juz'un min waraqah. Satu bahagian daripada lembaran. Maksudnya bitaqah lah macam kita ambil kad lah, kad. Kecil je. So dikeluarkan kepadanya bitaqah. Macam mana kaifiat dia, wallahu a'lam. Fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di bitaqah, di kad tersebut tertulis apa? La ilaha, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tertulis kalimah tauhid. Kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang dia ucapkan. Fayaqul uhdur waznaka. Maka dikatakan apa? Hadirkan ataupun timbanglah beratmu. Allah perintahkan supaya bitaqah tu timbang berat dia. Fayaqul ya Rabb ma hadhihi al-bitaqah ma'a hadhihi sijillat. Kemudian lelaki yang diadili di hadapan Allah Ta'ala tadi pun ditanya balik. Dia kata, ya wahai Tuhanku, apa bitaqah ini? Apa nak dibandingkan dengan sijillat, yakni apa dia, lembaran catatan amalan buruk aku yang banyak. Faqala innaka la tuzlam. Innaka la tuzlam. Kata Allah, sesungguhnya engkau takkan dizalimi. Qala fatuda'u sijillat fi kiffah. Maka diletakkanlah apa? Bitaqah tadi. Ataupun diletakkan dulu sijillat, yang inilah lembaran catatan amalan buruknya yang 99 yang sejauh mata memandang tadi, diletakkan di timbangan. Yakni mizan. Neraca timbangan. Fala yathqulu ma'asmillahi syai'. Maka dia langsung tak memberat. Diletakkan bitaqah tadi di satu lagi di satu lagi neraca, di satu lagi adalah catatan amalannya jahatnya yang banyak, langsung tidak memberat nak dibandingkan dengan kalimah Allah tadi, la ilaha illallah. So ini hadis ni riwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan kalau kita tengok hadis ni hadis yang sahih dengan pelbagai lafaz yang berbeza. Baik. Jadi ini contoh nak bagi tahu dekat kita macam mana beratnya kalimah tauhid. Tetapi bukanlah benda yang senang sebenarnya. Kerana kalau kita tengok balik, kenapa Nuh? Ini wasiat Nabi Nuh. Kita kena ingat juga dakwah Nabi kita Muhammad SAW bukan senang. Bukan semudah kita ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali. Takkan jadi berat. Kalau kita ucapkan tanpa memahami dan tanpa mengamalkan. Orang hari ni dia kalut nak buat 70,000 la ilaha illallah, 70,000 kali, 80,000 kali nak ucap la ilaha illallah, nak berzikir la ilaha illallah tu 80,000 kali, diajar 70,000 kali, macam-macam. Tetapi percayalah, kalau amalan itu tidak ditunjukkan oleh Nabi SAW, satu, dia tak diterima dan dia tak akan memberatkan neraca.
Sebab man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ditunjukkan oleh petunjuk kami, maka ianya tertolak. So zikir yang banyak beribu-ribu kali dengan la ilaha illallah, kalau tak ikut sunnah Nabi SAW, maka dia tak akan memberatkan la ilaha illallah kita. Yang memberatkan la ilaha illallah kita adalah pegangan kita. Sejauh mana kita mentauhidkan Allah dan sejauh mana kita mentahqiq, merealisasikan tauhid, sejauh mana kita menjauhi perkara yang boleh membatalkan tauhid kita dan perkara yang boleh mengurangkan tauhid kita. Itu sebenarnya. Bukannya berapa bilangan kita, hari-hari kita berzikir la ilaha illallah. Bukan. Itu sebenarnya tak memberi apa-apa kesan kalau kita tak ikut sunnah Nabi. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bang siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal aswabuha, maksudnya yang paling benar, yang paling tepat. Yang paling tepat amalan soleh ni adalah mengikut Nabi. Bukan mengikut Tok Guru, bukan mengikut Tok Syekh, bukan mengikut Fulan, bukan mengikut Alan, bukan mengikut ulama' tertentu, tapi mengikut Nabi SAW. Ulama' pun kita ikut sebab ulama' tu ikut Nabi. Bukan ulama' tu kita ikut pasal dia ulama'. Kita kena faham. Ulama' ni dia kena ikut Nabi juga. Ulama' tu sendiri kena ikut Nabi. Bukannya Nabi kena ikut ulama' ataupun terbalik. Dan Nabi ikut ulama'. Sebab tu neraca adalah Nabi SAW. Mizan neraca dalam amalan. Sebab tu itu yang penting lah, maksudnya. Bukan seperti mana yang orang sangka hari ni mudah. Mudahnya nak masuk syurga, ucap la ilaha illallah 1000 kali, dia kata masuk syurga terus. Tapi perbuatan dia masih lagi minta dekat minta dekat wali. Doa minta lagi dengan Buya bin apa benda. Minta lagi dengan wali-wali. Itu syirik. Itu jelas syirik kan. Minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi bukan semudah itu. Tengok macam mana dakwah Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana cerita Nabi Nuh. 950 tahun Allah Taala sebut dalam Quran berdakwah. Hanya 80 orang saja dalam sebahagian riwayat, 80 orang saja yang beriman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman bersama dengan Nuh ni kecuali sedikit. Pada riwayat tafsir yang kata qalil di situ, yang sedikit itu ada kata 8 orang saja. Ada yang kata 80 orang. Baik, 950 tahun berdakwah, 80 orang sahaja yang beriman. So, kalau ikut neraca orang zaman sekarang, dia kata sesat. Betul tak? Kalau ikut geng-geng ni. Geng-geng aswaja apa semua ni. Pasal dia duk kira ramai. Duk kira majoriti. Betul? Betul tak? Kalau ikut pengikut Nabi Nuh alaihi salam, maksudnya Nabi Nuh tu sesat lah pasal dia tak ikut majoriti. Kan? Dia pun apa ni, tak ikut ajaran Sawadil A'zam. Dia kata Sawadil A'zam apa? Sawadil A'zam bukannya yang ikut ramai orang semata-mata, tapi ikut kebenaran. Dia kata apa? Ni Nabi Nuh, kita boleh tanya dia balik. Nabi Nuh sesat lah pasal tak ikut majoriti zaman dia. Yang majoritinya zaman Nabi Nuh tu, yang majoritinya kafir, majoritinya sesat. Nabi Nuh ni apa status dia? Jawab. Kan? Jadi kita kata adalah perkara yang sering diguna pakailah oleh orang-orang yang ada ciri-ciri jahiliah ini, iaitu antaranya mereka berhujah dengan majoriti. Sedangkan dalam Quran Allah Taala sebut walakin aktsaran nasi la ya'lamun wa qalilun min ibadiyasy syakur qalilan ma tashkurun. Sedikit sangat orang yang bersyukur, akan tetapi ramai manusia yang tidak mengetahui. Sedikit sangat orang yang bersyukur. Kemudian Allah Taala sebut lagi wa in tuti' aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikut majoriti manusia yang ada di atas muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah, kan. Sebab tu kita kata
tak betul lah kan, cara, cara istidlal macam tu ataupun cara berhujah macam itu tak betul kan. Baik, jadi bukan senang, bukan senang. Maksudnya bukan semudah kita ucapkan beribu-ribu kali tadi, bukan. Sebab itu dalam sunnah Nabi, zikir ni, itu satu lagi kaedah yang kita perlu ingat. Zikir yang Nabi SAW amalkan, paling banyak 100. Tak ada lebih daripada tu. 150 ke, 200 ke, tak ada. Cuba cek. Kalau ada, tak apalah, anda tarik balik. Tapi setakat yang anda cek, tak ada lah lagi yang sampai 100 lebih pun tak ada lagi. Yang ada 70, 100. Bilangan zikir Nabi SAW yang Nabi SAW amalkan. Yang Nabi perintahkan umat dia, yang Nabi perintahkan sahabat dia, perintahkan. Tak ada menetapkan batasan berpuluh ribu, ribu-ribu, tak. Kalau ada pun yang tak dibataskan. Tak dibataskan tu tak payah batas lah. Contoh macam subhanallah wa bihamdih kan. Sebahagian ulama kata Nabi tak bataskan. Berapa? Kalau ikut balik dalam hadis ada yang kata 100 kan. Yang tu yang sahih. Tapi kalau nak memperbanyak pun, memperbanyakkan subhanallah wa bihamdih tak jadi masalah. Sebab dia memang zikir yang Nabi izinkan, syarak izinkan untuk kita banyakkan. Tapi tak ada batasan. So ciri-ciri cara pelaksanaan zikir yang tak menepati syariat antaranya adalah menetapkan batasan yang tak ada batasan yang ditetapkan oleh syarak. Contohnya letak 80,000 ke, itu melampau kan, 70,000. Ataupun dia ada batas, dia ada numbers tu ada dalam syarak tapi dia berkait dengan benda lain. Dia bukan berkait dengan zikir tu tapi dia ambil daripada dia contohlah dia nak takwil kata 70,000 ni sempena dengan 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab orang macam tu. Mana boleh? Kan? Sebab Nabi SAW tak pernah letakkan batasan zikir macam tu. Itu contoh nak bagi tahu ada orang yang dia sebab tu Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Imam Ibn Al-Qayyim sebut dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Baik. Dia bukan dah berapa banyak amalan yang kita kena buat sebenarnya, kita kena fikir. Bukan berapa banyak amalan kita kena buat, tapi kita kena fikir. Orang yang berakal dia akan fikir, adakah amalan yang kita buat tu diterima oleh Allah atau tak? Itu point dia. Maksudnya bukan kita kena fikir orang yang berakal, orang yang betul-betul beribadat ni. Orang yang betul-betul ada sifat ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam yakun tarah fa innahu yarak. Orang yang dia beribadat ni ikhlas kerana Allah dan ihsan kerana Allah, dia tak fikir tentang berapa banyak amalan yang dibuat. Berapa banyak zikir yang dia nak kena sebut, dia tak fikir. Tapi dia fikir adakah amalan dia akan diterima oleh Allah atau tak. Itu sebenarnya. Bukannya berapa kali nak sebut ni, Kalau ada nas, kalau ada dalil daripada Quran dan Sunnah, tak apa. 70 kali istighfar. Okey, Nabi SAW 70 kali. Tak ada masalah, silakan. 100 kali, silakan. Tapi ni dah melampau. Dah menetapkan satu tahdid, batasan yang tidak ditetapkan oleh syarak. Kemudian mengatakan amalan tu adalah amalan yang baik pula. Jadi masalah. Tak apa nak buatlah. Tapi jangan kata amalan ni amalan yang baik. Sebab apa? Amalan yang salah ni, amalan yang tepat ni hanyalah yang menepati sunnah Nabi. Jadi bila kita kata benda ni kita kena faham lah. Bukan semudah itu. Dia nak bagi tahu setengah orang dipikir macam itulah semudahnya. Kan? Sebab tu kalau mudah macam tu, tak teruklah Nabi Nuh nak kena berdakwah. Betul tak? Tak teruklah Nabi Muhammad SAW berdakwah. Hanya suruh la ilaha illallah je, ucap la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Habis, senang, simple. Tak, bukan itu. Abu Talib faham apa konsekuensi, apa tuntutan kalimah la ilaha illallah tu. Sebab tu dia tak sebut. Baik. Jadi balik pada wasiat Nabi Nuh AS yang kedua. Nabi Nuh AS wasiatkan supaya melazimi kalimah subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Kerana Nabi Nuh kata fa innaha salatu kulli syai. Kerana dia adalah salat bagi segala sesuatu. Apa maksud salat bagi segala sesuatu? Maksudnya
Maksudnya, segala sesuatu, seluruh makhluk Allah bertasbih memujinya. Dan itu cara solat mereka. Seperti mana kita juga dalam solat kita ada tasbih. Dan Allah SWT sebut tentang Nabi Yunus AS. La annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus tidak termasuk di kalangan orang yang banyak bertasbih, maksudnya bertasbih banyak solat, sudah tentulah kami akan kekalkannya di dalam perut ikan paus ataupun ikan hut itu sampai hari dibangkitkan. Tetapi disebabkan oleh solat yang dilakukan oleh Nabi Yunus AS, tasbih, yusabbihun, iaitulah apa? Allah SWT selamatkan baginda AS. Baik. Jadi di sini dalam dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat 20, Allah kata la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Allah kata tentang malaikat. Allah kata malaikat ni dia tidak sombong dalam untuk ibadat. Kemudian mereka bertasbih dan sujud kepada Allah. Tasbih memuji Allah. So ini tunjukkan tasbih adalah salat bagi malaikat. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Sama juga. Tasbih ni apa dia? Guruh ataupun guruh kan bertasbih memuji Allah dan malaikat. So ini guruh pun bertasbih memuji Allah dan juga malaikat memuji Allah dan takutkan kepada Allah. Surah Al-Isra ayat 44. Tadi Al-Ra'd ayat 13. Surah Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Allah kata tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu. Maksudnya seluruh petala langit yang 7 dan bumi, lapisannya, seluruh lapisannya dan apa yang berada di antara keduanya bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in, dan tidak ada segala sesuatu illa yusabbihu bihamdi. Segala sesuatu maksudnya semua bertasbih memuji Allah. Kecuali orang kafir. Semua binatang. Makhluk-makhluk yang halus, kecil-kecil, semut, semua bertasbih. Bis pada dalil yang umum. Walakin la tafqahuna tasbihahu. Akan tetapi kalian tak faham tasbih mereka, solat mereka. So ini menunjukkan kepada kita bahawasanya maksud perkataan Nabi Nuh AS, fa innaha salatu kulli syai' wa subhanallah wa bihamdi salatu kulli syai'. Dalam surah Ar-Ra'd lagi Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilalun bil ghudwi wal asal. Maksudnya apa dia? Hatta bayang-bayang makhluk tu pun bertasbih dan solat memuji Allah. Bayang-bayang kita ni pun bertasbih. Bayang-bayang makhluk, bayangkan bayang-bayang pun bertasbih memuji Allah. So nak bagi tahu kullu syai', salatu kulli syai'. Salat bagi segala sesuatu. Subhanallah. Baik, dalam surah Al-Hajj ayat 18 Allah kata alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. So Allah Taala sebut apa? Apakah kamu tidak melihat bahawasanya Allah yasjudu lahu man fis samawati wal ardi. Allah tu sujud kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi. Wasyamsu wal qamar, matahari, bulan, wan nujum, bintang-bintang, wal jibal, gunung ganang, wasyajaru, pokok-pokok, wad dawab, binatang-binatang yang melata di atas muka bumi, wa katsirun minan nas, dan ramai di kalangan manusia, maksudnya orang-orang beriman. Semuanya bertasbih dan salat memuji Allah, mengagungkan Allah. Surah Al-Hajj ayat 18. Kemudian apa dia? Akan tetapi yang kita sedih apabila ramai manusia yang tidak bertasbih memuji Allah, tidak salat. Ini yang kita sedih. Ramai orang Islam tapi dia tak salat, dia tinggalkan salat. Ataupun culas dalam mengerjakan salat. Wal iyad billah. Nasallallahu
salamata wal afiyah. Maka itulah maksud perkataan Nabi Nuh alaihi salam, iaitulah wa subhanallah wa bihamdihi fa innaha salatu kulli syai. Maksudnya Nabi Nuh wasiatkan kepada anaknya dan juga seluruh umat, kerana kita semua datang daripada keturunan Nabi Nuh alaihi salam, sama ada daripada keturunan Sam ataupun Ham ataupun Yafith. Baik. Jadi disebutkan apa, Nabi Nuh kata fa innaha salatu kulli syai. Subhanallah bihamdi, lazimi tasbih subhanallah bihamdi. Kerana dia adalah salat bagi segala sesuatu. Wa biha yurzaqu kullu syai. Dan dengan tasbih inilah Allah Taala berikan rezeki kepada segala sesuatu. So nak supaya Allah Taala berikan rezeki kepada kita, maka bertasbihlah memuji Allah sentiasa. Antaranya adalah tasbih yang Nabi SAW ajarkan ketika waktu pagi dan petang. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali. Tak perlu sampai ratus ribu. Kata 100 kali ni pun kita malas nak buat, tak payah nak sembang tentang puluh-puluh ribu. Melainkan kita sebut puluh-puluh ribu tu hanya semata-mata untuk kita nak bangga. Nak kata nak bagi tahu dekat orang, kita buat 70 ribu, orang lain tak boleh buat. Itu dah jadi riak, dah jadi ujub, dah jadi sum'ah, dah jadi sombong dengan amalan sendiri. Jadi tak payah. Ikut sunnah ni selamat. Ikut sunnah Nabi SAW menyelamatkan kita daripada kesombongan, menyelamatkan kita daripada ujub, menyelamatkan kita daripada riak, menyelamatkan kita daripada rasa besar diri dengan amalan kita. Sebab itu kenapa nak kena berbangga-bangga dengan saya buat amalan ratib ni 70,000 kali. Kalau nak buat ni, kalau kamu nak buat ni 80,000 kali. Apa tujuan? Satu benda tu dah tak ada dalam sunnah Nabi SAW. Kenapa nak buat? Yang 100 kali yang Nabi SAW ajar pun kamu tak terbuat. Kenapa kamu nak buat lebih daripada apa yang Nabi SAW tak ajar? Ikut sunnah Nabi, inilah yang menyebabkan perselisihan. Nak selamat, ikut sunnah. Siapa yang sekarang ni bawa masalah? Orang yang bawa masalah, orang yang tak mau ikut sunnah. Kan? Orang tanya ni mana dalil? Ni amalan ulama. Baik, sekarang siapa yang salah? Orang yang minta dalil, minta bukti daripada perbuatan Nabi SAW pula disalahkan. Oh, ini orang ni pemecah belah. Oh, ini orang ni Wahabi. Oh, orang ni gini-gini. Betul tak? Terbalik. Padahal betul lah. Kita beramal nak ikut Nabi. Dalam kubur nanti, Allah Ta'ala malaikat takkan tanya, ma ulama'uka? Man ulama'uka? Siapa ulama' kamu? Man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Betul tak? Tak tanya ulama' siapa ulama'. Amalan ulama' mana yang kau amalkan? Nabi kita SAW. Dan ulama' kita pun ikut ulama' yang ikut Nabi. Ulama' yang ikut Nabi SAW. Bukan mereka saja ikut Nabi. Tak ada amalan tu tiba-tiba datang daripada mana ni syekh pula. Bagilah gelaran syekh ni, syekh tu, syekh ni. Tapi bukannya datang daripada sahabat Nabi, bukan datang daripada tabi'in ke, tak ada. Tak ada connection dengan Nabi pun. Ada dia kata, mimpi. Baik tak ya. Sembang, siapa pun boleh. Oh, ni ada karamat banyak ni, karamah banyak. Sembang, siapa pun boleh sembang. Tak, orang sekarang ni nak bukti, dalil. Mana amalan ni? Mana wirid ni yang macam-macam yang kamu reka cipta ni? Daripada mana? Kami ada sanad. Sanad sampai kat siapa? Sanad boleh buat. Semua orang boleh buat sanad. Tapi adakah betul sampai? Kita nak tengok bukti. Sekarang bukannya zaman macam dulu lagi kan, dengar ni amalan ni, kita buat. Perlukan kepada dalil yang sahih. Bukan sekat sahih saja, istidlalnya, tata cara pengamalannya. Jadi buat apa yang Nabi ajar. Ada zikir-zikir yang sahih, banyak dalam zikir-zikir yang sahih. Subhanallah bihamdi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Banyak lagi tasbih yang diajarkan oleh Nabi. Wirid yang diajarkan oleh Nabi SAW. Zikir-zikir yang sahih daripada Nabi SAW. Sangat banyak. Tapi kita duk kalut lagi nak ambil amalan-amalan yang kita tak tahu daripada mana asal usulnya. Bila orang kata, kita melenting. Mulalah kita, itu menunjukkan kesombongan. Kan?
menunjukkan kesombongan. Sebab dalam agama kita ni, macam ni lah, kita kata macam sekarang lah, kita kena faham lah. Bila sekarang orang yang dakwa, kononnya orang yang dakwa vaksin ni bahaya, dia kena bawa bukti, dia kena bawa fakta, bukannya bawa teori konspirasi. Itu kita boleh faham. Kita marah kalau orang yang anti vaksin ni bawa fakta yang tak tepat ataupun bukan fakta pun, auta semata-mata, kita marah. Tiba-tiba dalam amalan solat, amalan ibadat yang kita nak bertemu dengan Allah, tiba-tiba orang minta kita fakta, tolong bawa dalil, ada dalil tak? Kita melenting, kita apa bla 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 bla, marah. Kita melenting. Sebab apa? Kenapa bab perubatan kita kena fakta, tapi ibadat tak perlu fakta? Cukup ni amalan nenek moyang, buat apa nak bising-bising. Ni amalan Tok Syekh kita, apa nak bising-bising. Baik, Tok Syekh pun dia bukannya Nabi. Nak kena faham. Setengah orang dia tak tahu lah macam mana kan. Kita kata memang macam tu. Dia benda yang sama je. Dia berulang-ulang benda yang sama. Sebab itu kita kena faham apa dia, sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW dalam amalan. Sebab itu tasbih tadi macam yang Nabi ajar lah, senang. Yang ada dalil yang sahih. Baik, kemudian dalam apa wasiat Nabi Nuh alaihi salam yang berikutnya itu larangan, wa anhaka anisnatain. Dan aku melarang kamu daripada dua perkara. Yang pertama daripada syirik dan yang kedua al-kibr. Syirik iaitu apa? Dekat mana tadi kita? Antaja'ala syirik, apa yang ditakrifkan oleh Nabi SAW syirik, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Itu takrif yang paling tepat berkenaan dengan syirik. Jadi yang ditakrifkan oleh Nabi SAW ketika bila Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tanya kepada Nabi apa itu syirik. Nabi kata antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah ada sekutu, niddan wa huwa khalaqaka, sedangkan dia Tuhan Allah yang mencipta kau. Bukan wali tu yang mencipta kau. Kenapa kau kena minta kat wali tu? Tu simple nak faham. Kenapa kau kena anggap wali yang dah mati tu, yang dia berhajat kepada doa kau, kenapa kau anggap dia selevel dengan Tuhan sampai dia boleh memakbulkan doa kau? Ataupun dia boleh mendekatkan doa kau kepada Tuhan? Kenapa tak minta tu kepada Tuhan? Itu maksudnya menjadikan bagi Allah ada sekutu. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Sedangkan yang mencipta kita Allah. Bukan wali tu makhluk. Baik. Sama juga syirik, kekufuran. Sama ada i'tiqad, perkataan, perbuatan ataupun bentuk peninggalan. Kita meninggalkan sesuatu yang bercanggah ataupun yang boleh membatalkan iman. Maka ini syirik dan kekufuran. Sebab itulah kalau kita tengok balik, larangan Nabi Nuh alaihi salam tu jelaslah syirik adalah larangan semua nabi-nabi. Larangan Allah SWT yang paling utama. Kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Dan termasuklah syirik adalah syirik dalam ketaatan ataupun syirik kita kata apa yang Nabi SAW sebut berkenaan dengan ahlul kitab, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dan surah At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, ahbar mereka, rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Macam mana bentuknya? Sebab itu ditanya kepada Nabi SAW. Mereka tak sembah pun pada dia ataupun rahib-rahib ni. Apa maksud mereka menyembah, menjadikan rahib-rahib dan juga pendeta-pendeta agama mereka itu sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah? Kata Nabi SAW, ama innahum yakunu ya'budunahum walakinnahum kana idza ahallu lahum syai'an istahallu. Bukan mereka itu sembah, bukan mereka sujud kat itu, tetapi mereka buat apa? Apa sahaja yang dihalalkan oleh ulama mereka, pendeta mereka, rahib-rahib mereka, maka mereka pun menghalalkan. Wa idza harramu alaihim syai'an harramu. Apabila
rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta agama mereka, ulama-ulama mereka mengharamkan sesuatu, mereka pun haramkannya. Dalam riwayat lain Nabi kata fatilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan mereka terhadap orang-orang agama mereka. Kan? Jadi ini pun syirik. Kan? Syirik dalam ketaatan. Jadi ikut. Kan? Menghalalkan apa yang Allah halal, yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Baik, ini bahaya. Baik. Banyak lagi lah syirik, pembahagian syirik ni, kufur dan sebagainya. Maka itulah yang dilarang oleh Nabi Nuh AS. Dan kita tahulah kenapa Nabi Nuh AS larang. Dan kita tahu kerana dia adalah perkara yang dosa yang paling besar sekali, yang kita kata yang paling besar, yang paling dahsyat, yang paling Allah murkai. Yang paling Allah murkai. Syirik. Kerana dia adalah berkenaan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Nuh AS, kita tahu macam mana sebab kaumnya itu menjadi syirik, terjebak dalam syirik kerana antaranya adalah kerana fanatik kepada orang-orang soleh. Ini satu lagi. Al-ghuluw fi salihin. Ini juga adalah sebab yang boleh menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan. Terlampau taksub dengan orang-orang soleh. Taksub dengan ulama, taksub dengan fanatik dengan orang-orang soleh. Kita kena faham. Maksud taksub ni fanatik sampai tahap apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Adapun kita menghormati ulama dengan kita mengagungkan karya mereka, dengan kita menyebutkan nama mereka itu, dengan kita memanggil mereka dengan gelaran yang baik, imam, kita sebut Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, kita menyebutkan, memuji kitab beliau, kita mengajarkan kitab beliau Sahih Al-Bukhari, maka itu bukanlah taksub, itu bukan fanatik, itu adalah hak mereka sebagai ulama. Adapun orang yang merendahkan kedudukan ulama ini, wajib mereka ini ditahzir. Apatah lagi mereka yang jahil, mereka yang tidak ada ilmu, bila mengeluarkan kenyataan merendahkan ulama-ulama salaf, ulama-ulama Islam, maka ini wajib ditahzir oleh pemerintah. Kalau ikut undang-undang Islam, wajib ditahzir. Diambil, kita kata kalau mereka sampai tahap mereka menghina, apatah lagi menghina sahabat Nabi, menghina Imam Al-Bukhari, tak boleh. Maksudnya dosa besar lah. Kan? Ulama Islam. Apatah lagi membuat fitnah atau membuat sesuatu tuduhan yang jauh daripada kebenaran. Tak ada asas. Kejahilan yang jelas. Baik. Jadi kemudian al-kibr. Al-kibr kita dah sebut tadi, maksudnya bukanlah sombong ni, bukanlah dengan pakaian yang cantik. Bukanlah semata-mata kita tengok pada penampilan. Tak boleh kan. Orang tu kalau dia tak tegur kita tak boleh kata dia sombong kan. Muka dia tak senyum, tak boleh kita nak kata sombong. Tak semestinya kan. Sebab tu dia tak boleh jadikan neraca zahir tu semata-mata sebagai perkara yang kita nak kata orang tu sombong ke tak. Bukan. Sombong ni kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Safahal haq wa ghamasan nas. Iaitu menolak kebenaran dan mempelekehkan manusia. Dia bila orang bawa kebenaran, dia akan mula main sentimen. Kau mengaji mana? Kan? Kau ni siapa? Ni ulama aku hebat. Dia main macam tu. Dia main ni orang budak-budak, cara budak-budak punya gaduh. Cara budak-budak ni bukan takat budak-budak je, orang yang agama sekarang ni kita tengok rata-rata di Malaysia ni pun macam tu juga perangai dia, macam budak-budak. Kan? Kadang-kadang pelik juga kita. Dah ada title ustaz apa semua, tuan guru dan sebagainya, tapi perangai macam budak-budak. Sebab apa kamu betul? Sebab tok guru kami ni macam ni, gini. Sebab apa kamu benar? Sebab mereka ni belajar kat sini. Sebab tok guru saya ni gini. Sebab tok guru saya lebih makan garam. Macam tu pula. Sebab tok guru saya lebih senior. Sebab ulama dekat tanah Melayu ni lagi lama. Kau ingat tanah Melayu je ada Islam. Itu betapa sempitnya pemikiran. Padahal kalau kita tengok dalam peta dunia, berapa besar je Malaysia ni. Sebab tu kita nak sombong tak kena. Sombong dengan benda yang tak sepatutnya kita sombong. Duk bangga, ni tengok ni kita lah. Kita lah
apa dia, orang Islam Melayu lah yang paling ni, tengok kenapa kita tak payah ikut lah ulama-ulama Arab ni. Dia kadang-kadang ada sampai tahap tu. Ulama-ulama Arab ni Wahabi, kita kena ikut ulama Nusantara. Pula dah. Macam tu cara dia fikir. Betapa sempitnya pemikiran. Dah lah sempit, kemudian disempitkan lagi. Itu susah orang macam ni. Kita nak sembang pun kita kadang tak payah layan lah sebenarnya. Tak payah layan. Kan? Sebab tu kalau kita tengok balik, dilarang kibir, sombong. Nabi Nuh AS larang kesombongan. Kerana sombong ni adalah perkara yang sangat bahaya kesan dia. Kesan dia sangat bahaya. Antaranya Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga bagi sesiapa yang ada di dalam hatinya walau sebesar zarrah perasaan sombong. Subhanallah. Wal'iyadhu billah. Wal'iyadhu billah. Kita kena kata wal'iyadhu billah. Kita minta lindung daripada sombong. Sebesar zarrah pun akan menghalang kita daripada masuk syurga. Rasa lebih daripada orang sikit. Aku belajar ni, aku belajar. Takkanlah aku nak dengar hujah orang ni. Aku ni mengaji Timur Tengah kot. Padahal kawan tu bawa apa? Betul. Aku mengajar dengan pondok kot. Pula kan, sama je. Aku mengajar ni universiti, yang aku mengajar PhD, belajar mengaji PhD kot. Takkan aku salah kot. Bila orang bawa kebenaran tu, dia duk guna macam tu sentimen. Tak boleh lah. Aku lebih makan garam ke? Tak boleh lah. Kan? Sebab tu kalau kita tengok balik antara ancaman yang sangat keras. Nabi kata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tak masuk syurga. Orang yang ada sebesar zarah perasaan sombong. Sombong tadi tolak kebenaran dan meremehkan manusia. Apatah lagi bila orang yang bawa kebenaran tu, dia maksudnya itulah kita kata dia takkan lari. Bila orang yang bawa kebenaran bawakan kepadanya kebenaran, dia akan tolak kebenaran. Pertama dia akan tolak kebenaran. Kemudian dia akan mula mempelekehkan orang yang bawa kebenaran. Tengok ni. Cakap pun tak betul. Macam Fir'aun kata kat Nabi Musa lah. Kan? Cakap pun tak betul, gagap. Nak cakap. Dia main sentimen lain. Padahal kawan tu bawa benda betul. Orang tu bawa betul. Kopiah pun tak pakai. Apa kena mengena bawa kebenaran dengan kopiah pun tak pakai? Betul tak? Kadang-kadang kita pelik kan? Cara orang fikir tu. Nak cakap pasal hari kopiah. Apa kena mengena dia pakai kopiah tu dengan dia sampaikan kebenaran? Kalau tak setuju pun, benda tu tak, maksudnya balik ke the point lah. Apa yang disampaikan? Kan? Sampai tahap tu benda yang bukan tak wajib pun dikatakan benda dijadikan seakan-akan wajib. Sebab tu dalam hadis yang lain, antara ancaman besar bagi orang yang ada sombong, kesombongan, benda sombong ni memang bismillah. Ramai orang bila disebut sombong ni dia hanya kaitkan dengan harta benda. Sebenarnya, kalau kita tengok, sombong ni dia tak terbatas pada harta benda. Sombong ni juga boleh berlaku dengan ilmu. Orang yang ada ilmu, orang yang ada kedudukan, dia boleh sombong. Itu memang jelas lah. Banyak lah hadis-hadis kalau kita tengok. Sombong dengan ilmu. Sama juga. Ataupun sombong dengan kedudukan. Biasalah. Tapi, kita nak bagi tahu ancaman tadi. Macam mana pun kita, kedudukan kita kena sedar diri kita. Kita kena sedar diri kita. Kena jadi hamba Allah yang tawadhu', merendah diri. Kena tahu kedudukan kita. Sebab itu antaranya lagi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapaknya, daripada jaddihi, daripada datuknya. Daripada Nabi SAW bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamati amthal adh-dharri fi suwarir rijali يغشاهم الذل من كل مكان فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولسا تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار تينة الخبل. Baik, Nabi SAW sabda, orang-orang yang sombong, al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong akan dihimpunkan pada hari kiamat kelak seperti semut yang berwajah manusia. Semut macam wajah manusia aja, kecil gila.
Mereka akan diliputi dengan kehinaan dari segala penjuru. Kecil je. So al-jaza' min jinsil amal. Sebab mereka sombong dekat dunia dulu, Allah Ta'ala jadikan mereka macam tu. Macam semut, kecil, berwajah manusia. Mereka diliputi dengan kehinaan di segala penjuru. Mereka akan diiring untuk menuju ke penjara di dalam neraka Jahannam yang bernama Bulas. Dan di atas mereka ada api yang paling panas. Mereka akan minum tinatal khabal. Maksud tinatal khabal ni usarati ahli nar. Usarati ahli maksudnya jus darah dan nanah ahli neraka. Jus lah. Muntahan dan juga darah penduduk neraka yang disebut tinatul khabal. Waspada, hati-hati. Kita nak sombong dekat dunia ni, jangan. Apatah lagi sombong, dah lah tak ada ilmu, sombong dengan jahil. Kebanyakan orang ini sombong dengan kejahilan. Sombong dengan kejahilan. Dia tak ada ilmu. Tiba-tiba tak ada ilmu, nak kritik Imam Al-Bukhari. Tak ada ilmu. Kan? Baru pengajian pun tak tahulah macam mana tahap pengajian. Terus nak kritik Imam Al-Bukhari. Ataupun buat kenyataan yang menunjukkan kesombongan, kejahilan. Tak baca lagi kitab ulama' tu, dia dah buat kenyataan. Ini sombong juga. Macam yang duk nak buat apa? Biar dia mereka gila dengan kejahilan mereka. Kita teruskan kerja kita. Kan? Nak berdebat apanya. Kan? Bahasa Arab pun tak lepas. Kemudian, kitab ulama' yang dia kritik tu pun, dia tak habis baca. Macam mana kau tak nak kritik? Dah buat tajuk tu hukum. Hukum kat atas ulama', hukum kat atas silibus universiti. Kemudian, nak ajak diskusi. Buat apa nak buang masa, buat diskusi dengan orang bodoh, orang yang jahil, orang gila. Buang masa, layan orang yang macam ni. Tak perlu. Cukup kita jelaskan kebenaran. Dan orang boleh fikir. Orang boleh tengok kebenaran. Sebab tu kadang buang masa je. Sebab tu kenapa tak dilayan. Tu jawapannya kan orang tanya. Kalau tak layan pun kita banyak kerja lagi. Cukuplah ada asatizah kita yang jawab. Secara umum pun dah cukup dah sebenarnya. Orang yang jahil dia akan terus terima kejahilan. Nak buat macam mana? Pasal dia sendiri yang memilih jalan kejahilan. Dan kita dah buat, asatizah dah mengajak kitab-kitab ni dah banyak lah. Sombong, tak mau dengar. Ataupun dah sombong lah kata. Tengok, bila bawa kitab ulama', dia kata diselewengkan. Tengok, habis. Nak kata apa? Mereka nak menang. Nak menang kat mereka. Nak bakar. Bila kita bawa kitab ulama', dia kata, ni kitab ulama' ni dah hampa seleweng. Yahudi punya kitab ni apa benda semua. Semua dia tuduh habis. Habis belaka kena Yahudi semua. Jadi apa faedah nak berdiskusi kalau mereka dah letakkan hukum kat atas kita? Dulu yang pernah kan, seorang tu dia kata Sahih Muslim pun telah diselewengkan oleh Yahudi lah. Na'udzubillah minal jahli wal dalal. Sombong dengan kejahilan ni lagi dahsyat. Sombong, dia panggil bodoh sombong. Orang kita kata bodoh, dah lah bodoh, sombong pula. Tak ada langsung rasa tawaduk, tak ada langsung rasa rendah diri. Mana dulu pernah dengar orang, ada seorang makhluk Allah ni. Ibnu Taymiyah sesat. Ibnu Taymiyah kafir, dia kata. Bila kita tanya dia baca tak kitab Ibnu Taymiyah, tak baca. Lepas tu baca apa? Baca blog. Baca blog memang lah. Baca tak Ibnu Taymiyah punya kitab? Tak baca. Sorry. Tak payah layan. Sakit hati je. Macam tu juga dia senaraikan kitab-kitab ni silibus sesat tapi tak pernah baca. Dah tak baca, tak mengaji pula. Dia mulalah ambil quote benda-benda yang tak faham. Quote benda yang tak faham tu kemudian dia tak faham. Dia dari awal dia tak faham. Dia ambil benda yang tak faham. Dia tak faham tu kemudian dia buat tafsiran sendiri. Memang sesat lah. Quran pun boleh jadi sesat kalau dia tak faham. Dia ambil Quran pada bukan luar daripada konteks, tak faham. Sesat juga. Nampak? Hadis lagi lah. Tulisan ulama' lagi lah boleh. Tapi Allah jamin akan ada orang yang boleh
Allah jaga maksudnya dengan adanya ulama. Sebab tu kena menuntut ilmu. Bukannya hanya ikut dengar-dengar orang cakap. Baik, tengok kalau ada soalan. Baik, ala kulihan maksudnya semoga Allah SWT melindungi kita daripada kesombongan. Melindungi kita daripada kesombongan. Macam mana kita nak ubat diri kita daripada penyakit sombong ni? Rendahkan diri kita. Pertama sekali di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rendahkan diri di hadapan Allah, maka kita juga akan rendahkan diri kita di hadapan makhluk. Sesama orang yang beriman, sesama manusia. So kita tak akan pandang kita lebih daripada orang lain dan sebagainya. Itu penting. Sebab tu kalau kita dididik dengan asyik, dididik dengan kebencian, orang ni tak betul, orang tu tak betul, orang ni tak betul. Jadi last sekali kita akan anggap kita yang macam tu lah kan. Bila kita dah hari-hari zikir kita, orang ni tak betul, orang ni sesat, orang ni wahabi, orang ni sesat, orang ni sesat. Jadi siapa yang tak sesat? Kita seorang. Sebab itu kita tengok apa sahaja kata salaf Abdullah bin Aun rahimahullah, zikrun nas zikrullahi dawa. Menyebut tentang manusia ni memang adalah satu penyakit. Menyebut Allah, mengingati Allah adalah ubat. Dan hari-hari kita duk dengar, duk kata orang ni sesat, orang tu sesat, orang ni wahabi, orang tu wahabi. Jadi siapa yang tak wahabi? Semua habis belaka wahabi. Semua sesat belaka. Tak ada langsung rasa tawaduk, rasa rendah diri, nak tengok, nak muhasabah diri ni, kita ni kurang kat mana. Duk asyik tengok kat orang. Kawan yang dia duk tuduh wahabi itulah orang yang orang duk dengar ceramah dia, orang duk buat baik, orang duk dengar dia punya ceramah, orang duk sebarkan kebaikan, ada yang masuk Islam, ada yang sebarkan buku dia. Hak tu hang duk tuduh wahabi tu. Hang buat apa? Hang duk menyesatkan orang, duk kafirkan orang pula. Kena muhasabah diri. Ini benda isu macam ni memang memang kesombongan lah kita kata. Sebab sombong ni takabbur, mutakabbirun. Ini maksudnya merasa diri lebih berbanding orang lain dan akhir sekali merendahkan orang lain. Itu masalah, itu point dia. Kan? Kawan tu dah mengaji tinggi-tinggi, kan? Dah ada PhD, dah memang dia layak dapat PhD, dah memang terbukti ilmu dia. Sakit hati tuduh PhD orang tu tak betul, tuduh orang tu sesat, tuduh orang tu tak ada ilmu. Walau dah kawan tu dah dapat mengaji PhD, dapat student baik, terbaik, diakui oleh universiti dia. Akuilah. Kenapa kita pula nak? Sebab tak ada melainkan kerana kebencian. Mula petikaikan orang punya sijil, mula petikaikan tempat pengajian orang. Yang isu kenaan dengan menyalahkan Islam Madinah, semua orang berfikir lah. Alumni, student Universiti Islam Madinah ni bukan kat Malaysia saja. Kena faham, seluruh dunia. Semua orang tahu lah. Semua orang tahu. Tak payah kita nak cerita panjang lah. Semua orang tahu lah. Tak payah cerita panjang. Semua orang tahu macam mana. Jadi kita sombong tadi, kita melihat orang lain bawah pada kita, rendah pada kita. Itu yang jadi bahaya. Apatah lagi apabila menolak kebenaran yang telah nyata. Baik. Jadi anda rasa cukup setakat itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita sampaikan. Baik, ada soalan di sini. Selawat yang terbaik adalah selawat Ibrahimiyah. Ada mengatakan selain dari itu pun boleh. Macam mana Ustaz? Baik. Ya, selawat yang afdal, selawat Ibrahimiyah. Baik. Ada yang kata selawat yang direka oleh Fulan dan Alan, oleh Syekh Fulan dan Alan, orang ni juga baik macam ni. Macam tadi kita kata macam tadilah. Orang boleh dakwa, ni selawat ni baik, ni zikir ni baik, selawat tu baik. Semua orang boleh dakwa. Kullun yadda'i wasalan bilaila wa laila la tuqirruhum bidhaka. Semua orang mendakwa ada hubungan dengan Laila, tetapi Laila tidak pernah mengakui hal tersebut. Semua orang mendakwa amalan dia yang terbaik, zikir dia yang terbaik, selawat dia yang terbaik. Tetapi satu saja kita nak tanya, siapa yang boleh confirmkan, siapa yang boleh pastikan amalan kita diterima oleh Allah SWT? Tak ada melainkan Allah dan Rasul yang dah tetapkan amalan yang akhlasuha wa aswabuha, amalan yang paling ikhlas dan yang paling menepati sunnah, menepati syariat. Itulah yang paling
yang boleh dikategorikan sebagai amalan soleh. Selain daripada itu tak dikategorikan sebagai amalan soleh. Maksudnya amalan yang tidak ada asalnya daripada syariat, macam mana sekalinya panjang dia, macam mana sekalinya cantiknya, macam mana sekalipun hebatnya, neraca syariat itu yang menentukan. Selawat tu kalau tak ada dalil daripada Quran dan Sunnah, tak ada dalil daripada hadis-hadis Nabi SAW, ataupun bercanggah dengan makna-makna yang terkandung dalam Quran dan Sunnah, bercanggah dengan akidah, adanya unsur-unsur syirik, adanya unsur-unsur tokok tambah dan sebagainya, maka jelas itu kita kata kita tak boleh kata dia amalan soleh lah. Dia termasuk dalam amalan yang ditolak oleh Allah SWT. Man ahdatha man ahdatha fina ma laysa minhu fahuwa raddun. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdatha fi amrina hadha laysa minhu fahuwa raddun. Maksud siapa yang buat reka sesuatu amalan yang tidak ada asal usulnya, tidak ada usulnya daripada perintah kami, daripada syariat kami, daripada urusan kami, daripada sunnah kami, maka ianya tertolak. Tak kira lah orang semua seronok ke, orang semua terima ke, kalau amalan tu tidak ada asasnya daripada Quran dan Sunnah, ijma' salaful ummah, maka ianya tetap tertolak. Walaupun orang suka buat. Sebab tu selawat tu, balik pada yang soleh, selawat Ibrahimiyah lah yang paling afdal kan. Yang lain tu selawat apa ke, selawat ni ke, selawat tu kena ditimbang di atas neraca syariat. So dia mesti kena tengok. Sebab tu kita nak check satu-satu makan masa lah kan. Maksudnya kita bagi tahu secara umum. Baik kalau orang kata selawat ni, baik kita tengok ada tak apa dia punya sumbernya. Kita dah belajar kan sumber. Betul ke dalilnya? Betul ke cara istidlal pula? Reasoningnya betul tak? Ke dalil dia lain? Dia buat pada konteks yang lain. Tata cara. Kemudian kita tengok bukan sekat lafaz. Tata cara. Selawat boleh jadi kadang-kadang selawat tu dia dah betul dah. Selawat tu bagus dah selawat tu. Selawat tu tak ada bercanggah. Apa semua tak ada bercanggah. Betul dah, sahih dah. Takat tambah Sayyidina apa semua tu harus saja. Boleh. Tak ada masalah. Okey je. Tapi cara pula. Tata cara. Praktikal. Tata cara dia mengamalkan selawat tu pula tak kena juga. Dia mesti kena ikut sunnah juga tu. Dia buat ramai-ramai ke, tak kena juga. Secara jama'i kan, buat ramai-ramai, tinggi suara ke, angkat suara selawat tu ramai-ramai, berjama'i, jamaah selawat. Bergendang ke, bergendang dia ada gendang, main gitar ke sambil berselawat tak boleh juga. Kan? Bergendang. Main gitar sambil selawat. Tu cara pula, tata cara. Tak kena. Juga tertolak. Kan? Kita bukan kata benda tu kita kata benda yang ringan. Amalan ibadat ni sebab kita nak ajak orang pula. Dia ajak orang pula. Ibadat kita, ingat ibadat ni ibadat bukan boleh main-main. Bukan boleh main-main macam sakit perut. Makan apa? Boleh tanya nak kena makan apa? Kau makan tu. Makan cuka ke, suruh dia makan cuka, makan ubat benda, kita hentam je, macam tu lah. Tak boleh lah dalam syariat, dalam ibadat pun tak boleh kan. Tak boleh macam tu. Kita kena ada dia ada dia punya description dia ada dia punya undang-undang di sistem dia, syariat kita tu. Tak boleh lah suka-suka hati pokok tambah nak buat ibadat baru ke, nak buat selawat cara baru ke selawat. Baik, apakah dikira sombong kalau kita biarkan sahabat keluarga kita dengan kesilapan mereka sebab kita tak mampu nak bagi faham dah. Rasa hati sakit pun ada bila ditohmah. Baik, adakah dikira sombong kalau kita biarkan sahabat atau keluarga kita dengan kesilapan mereka sebab kita tak mampu nak bagi faham dah. Baik, kita kena faham, sombong ni dia tak ada kena mengena dengan sejauh mana usaha kita untuk menerangkan kebenaran. Dia tak ada. Maksudnya bila kita dah terangkan kebenaran, kita dah sampaikan hujah, kita dah sampaikan kebenaran, mungkinlah ada kekurangan dan sebagainya. Maksudnya kita takkan ditanya tentang kekurangan kita tu. Tetapi kita telah lepas sebenarnya. Tanggungjawab kita dah menyampaikan tu dah lepas. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tak bebankan kita melainkan apa yang kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Bila kita dah sampaikan,
Bila benda tu dah sampai, kira tu sampailah. Kebenaran tu dah sampai, tetapi ditolak. Tetap ditolak. Kebenaran dah sampai, walaupun dah sampai, dan kita dah tak mampu nak bagi mereka faham. Itu bukan, itu di luar kemampuan kita. Kerana kita kena faham, kita hanya menyampaikan hidayah al-irsyad wal bayan. Kita hanya menyampaikan penjelasan. Hidayah dalam bentuk penjelasan. Selebihnya, hidayah taufiq. Yang nak bagi dia untuk ikut kebenaran tu adalah Allah Ta'ala. Sebab itu, setakat itu, kalau kita dah sampai dah, kemudian kita tahu benda tu dah sampai dan mereka tetap tolak, maka itu tak dikira sombong. Itu tak ada langsung sedikit kesombongan pada dia, sebab kita telah sampaikan kebenaran. Dan kita setelah itu, bila kita, maksud kita biarkan di sini, maksudnya untuk menolak kemudaratan dari sudut apa, mungkin mereka akan lebih menyakiti kita ataupun akan ada ancaman-ancaman lain. Maksudnya kita membiarkan mereka dalam konteks kita, contohnya mungkin dalam konteks dia adalah orang yang jahil, maka Allah perintahkan apa? Wa'arid anil jahilin. Allah perintahkan kita berpaling, biarkan. Berpaling daripada orang yang jahil kalau kita tahu orang jahil kan. Ataupun dia orang sombong, maksud berpaling. Ataupun dia orang yang memang dah apa? Sombong tadi, orang yang dah memang dah tak boleh terima. Dia adalah peringkat-peringkatnya kan. Maksudnya kita kena tengok jugalah peringkat-peringkat. Ada yang mungkin pertengahan, tengah-tengah, di atas pagar. Yang kalau kita tarik sikit lagi, kita ajak sikit, dia boleh akan ikut kebenaran tu. Ada orang yang dia tengah-tengah ni, dia ada orang yang dia taklah nak sombong sangat, nak menolak kebenaran tu, tapi cuma dia macam dah diikut-ikut lah, diikut-ikut orang ramai dan sebagainya. Mungkin kita kena ada cara yang tertentu. Maksudnya yang kita lihat pada sejauh mana usaha kita tu, tapi tak dikira sebagai sombong bila kita biarkan mereka yang dengan kesilapan mereka itu, sebab kita dah tak mampu dah. Dengan syarat memang kita dah sampaikan. Tak kiralah apa kemampuan yang kita dah lakukan kan. Tapi memang itulah resam dalam dakwah kan. Kerana itu Allah Taala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Antaranya adalah bersabar di atas as-sabru 'alal adha fi. Kita bersabar dalam menyampaikan kebenaran dan bersabar dalam menanggung kesakitan. Memanglah mana ada kebenaran ni tak sakit, mana ada kebenaran tak pahit. Bila kita sampai memang pahit lah. Orang akan kata kat kita, orang akan tuduh kat kita memecah belah keluarga, orang akan kita kata memecah belah masyarakat, padahal kita tak pecah belah pun kan. Kita cakap benda tu, kita tak ada suruh sampai mengkafirkan mak ayah ke, tak ada kan. Sampai jangan pergi jangan solat ke dekat masjid tu, kita tak ada sampai tahap kita menzalimi orang lain kan. Maksudnya kita sampaikan kebenaran kan? Tetapi hakikatnya kita sampai macam mana minimum sekalipun, walaupun minimum kita bagi, tetap akan ada kesakitan. Tetap akan ada kesakitan. Memang akan macam-macam. Sebab itu kita as-sabru 'alal adha, kita sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Memanglah masyarakat ni dia macam itulah, dia tak faham kan. Jadi banyaklah, maksudnya sebab tu bila kita tengok balik dakwah nabi-nabi kan, mereka lagi teruk berbanding kita. Sebab tu kita tengok apalah sangat kita kan. Sebab tu kita kena tengok balik. Contoh macam dakwah Nabi Nuh alaihi salam tadi. Baik. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khair. Baik, kita sama-samalah kita dalam mengajak apa, kita pun muhasabah diri kan. Kita pun maksudnya dalam kita seru, kita ajak orang lain pun kita muhasabah diri. Kita tak ada lah kita kata kita nak menang. Yalah dah orang tu tak mau ikut, nak buat apa? Betul lah, macam kita dah sampaikan, dia tak mau buat, dia tak mau ikut. Kita nak buat apa? Tak boleh. Tak boleh paksa. Kan? Lasta alaihim bimusaitir, Allah kata kat Nabi. Engkau tak boleh paksa mereka. Wa ma anta alaihim bijabbar. Engkau wahai Muhammad tak boleh paksa mereka. Fadzakkir bil Quran man yakhaf. Tapi teruskan bagi peringatan. Jangan putus asa. Terus bagikan pesanan, nasihat. Sampaikan kebenaran, tapi jangan putus asa. Tapi engkau tak boleh paksa mereka. Kita tak boleh paksa keluarga kita ke, ayah kita ke, anak kita ke.
Isteri kita. Kita tak boleh paksa dia orang. Kalau dia orang tak mau ikut kebenaran kita, tak boleh paksa. Tak boleh paksa. Kita hanya sampaikan. Itu tugas kita. Itu tanggungjawab para Nabi dan Rasul macam itulah. Kan? Baik. Jadi anak saya cukup macam tu kat situ. Baik. Semoga Allah SWT memberkati pertemuan kita. Memberikan manfaat atas apa yang kita sampaikan. Menjauhkan kita daripada kesombongan dalam apa sahaja wajahnya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan semoga Allah SWT memberikan keberkatan pada kita semua dalam apa yang kita sampaikan, menjadikan apa yang kita sampaikan ini sebagai hujah yang akan membela kita, bukan hujah yang akan mendakwa kita di akhirat kelak. Semoga Allah memberatkan timbangan kita dengan timbangan tauhid di hari yang tidak berguna lagi harta benda, sahabat anda dan segala pangkat jawatan, kecuali hanyalah hati yang sejahtera. Baik. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.